Okey, subtopik 4.3 kita ada subtopik nama maximum minimum. So maximum minimum kita boleh gunakan dalam topik differentiation lah, right? So one of the most important application of calculus is in the field optimization, the study of maxima and minima. So in this section, we begin discussion of this topic, extreme value function and the shape of the graph. Okay, so maknanya apa tu maksimum dengan minimum ni selalunya digunakan untuk kalau dalam industri untuk optimumkan sesuatu pengeluaran contoh produk, okey, ataupun untuk meminimumkan kos pengeluaran ataupun untuk memaksimumkan profit. Okey, so antara macam itulah. So macam mana kita nak tahu dia punya maxima and minima ni? Kita beralih ke subtopik 4.3.1 dulu. So kita ada nama topiknya extreme values of the function. So perkataan tu sendiri extreme value, extreme value tu sebenarnya untuk menggambarkan maksimum dan minimum itu sendirilah. Okay, so macam kalau kita ni dalam sport, apa antara sport yang ekstrim? Contohnya contohnya macam yang ada maksimum dan minimum ni, contohnya kalau maksimum mendaki puncak Gunung Everest. Okey, so tu adalah maksimum punya contoh. Kalau minimum punya contoh ekstrim, extreme sport, contoh macam dia berenang ke dasar laut. Okey, ke titik minimum paling dalam laut tu dia renang. Okey, so itu antara contohnya lah. So sekarang kita nak cakap tentang function, extreme value dalam sesuatu fungsi. So untuk fungsi biasanya kalau senang cerita kita terus tengok kat sini. Okay, function of extreme function, the extrema of the function. Maknanya sekarang kita nak tengoklah dia punya macam mana, apa definition untuk function tu, ataupun apa yang maksima ataupun yang minima. Okay, kat sini ada definition untuk extreme value. Okay, so kalau ikutkan maksimum semua orang tahulah yang tinggi dan minimum yang rendah. Okey, cuma dalam definition ni saya nak cakap tentang dia punya keyword dia. Okey, kita perhatikan di sini untuk yang pertama. Kita ada we say fx has a absolute or global maximum. Okey. Dia kata at x equal to c if fc greater and equal to fx for every x in the domain we are working on. Okey, untuk poin yang pertama ni, yang dibolkan ni adalah nama dia. Dia sesuatu fungsi itu dikatakan mempunyai absolute or global maximum. Okey, kalau x sama dengan c dia, kalau dimasukkan c ke dalam fungsi, nilainya lagi besar daripada fx. Okey, in every domain we are working. Maksudnya kalau absolute ni, nak gunakan perkataan absolute ataupun global maximum apabila diberi pada fungsi, apabila awak punya fungsi yang diberi pada awak disertakan dengan domain. Okey, contoh diberikan fungsi pada awak fx sama dengan x kuasa 3 tambah 8x with ada domain dia. Domainnya contohnya x antara 1 sampai 5. Ni ada domain. So bila kita dah lihat kita punya soalannya ada domain, so domain ni akan menjadikan jawapan akhir kita nanti namanya ada perkataan absolute di depan, sama ada absolute maximum ataupun absolute minimum lah. Kalau yang nilai yang tinggi dia adalah maksimum, yang rendah adalah minimum. Okey, berbeza dengan yang nombor 3. Okey, nombor 1 dah, nombor 3 pula. So nombor 3, kita katakan sesuatu fungsi itu namanya adalah local maximum atau local minimum. Okay, for every x in some open interval around x equal to c. So, poin yang ketiga ni bagi tahu
fungsi yang diberi pada kita tu tiada. Dia tak ada domain macam ni. Maksudnya dia dalam kawasan open interval. So, fungsi yang diberi pada anda cuma fx sama dengan x² plus 5x minus plus 6. Titik. Lepas tu dia terus tanya, find extreme value. Okay, so bila kita dapat soalan macam ni, tak ada domain. So, kita punya jawapan akhir nanti sama ada local maximum ataupun local minimum sahaja. Okay, dia sebut lagi, the only possible candidate for the x coordinate of the extreme point are the critical points and the end point of domain if it does. Okay, so apa maksud ayat yang pertama ni? Ayat ni dia bagi tahu kat kita bahawa, okay, kalau kita nak cari extreme point, nama point kan. So kalau point, semestinya dia mesti ada x dan semestinya dia ada y. Baru dia boleh jadi satu point, sama ada point extreme maximum ataupun extreme minimum. Jadi dia nak bagi tahu kat kita apa? Siapa yang boleh jadi x ni? Okay, antara calonnya yang boleh jadi x ni adalah critical point dan juga end point. Okay, so apakah itu critical point dan end point? So critical point kita boleh dapat apabila kita differentiatekan, okay, differentiatekan kita punya fungsi tu, lepas tu kita equalkan tu 0. Ada tulis kat bawah ni, critical point tu adalah, okay, apabila sini kita primekan kita punya fungsi, lepas tu kita equalkan tu 0. Okay, so contohnya lah, kalau kita ada sesuatu fungsi, fungsi kita tu adalah fungsi fx equal to x² plus 2x. Okay, macam mana nak tahu dia punya critical point? Kita kena differentiatekan kita punya fx ni. Okay, jadinya f prime x, so kita differentiate, kita akan dapat 2x tambah 2. Lepas kita dah differentiatekan dia, kita akan equalkan f prime x ni dengan 0. F prime x ni kita equalkan to 0. So, kita akan dapat 2x tambah 2 equal to 0. So, x kita akan dapat negatif 1. So, menunjukkan x sama dengan negatif 1 ni adalah critical point. Okay, dia ni adalah salah satu calon yang boleh duduk dekat dalam koordinat ni. Okay. Okay, kemudian apakah pula endpoint? Endpoint ni akan wujud apabila domain of domain if it does. Maksudnya endpoint ni hanya akan wujud apabila fx kita ni disertakan dengan domain. Maknanya macam yang kes yang di atas tadi. Okey. Okey, yang pertama dan yang kedua ni. Okey, saya ada bagi contoh kat atas ni. Okey ni So fx adalah x kuasa 3 tambah 8x with domain 1 equal 1 sampai 5. So 1 dengan 5 ni boleh jadi calon yang duduk dalam extreme point. So 1 dengan 5 ni juga boleh jadi antara nombor-nombor yang ada dalam extreme point lah. So maknanya dalam kes ni contohnya daripada critical point bawah ni tadi, kita boleh dapat x kita sama ada negatif 1 ataupun x kita daripada domain 1 ataupun domain 5. Lepas tu carilah y nya berapa, masukkan balik dalam original function. Okey, tapi kalau soalan kita diberi dalam bentuk nombor 3 ataupun nombor 4, okey, dalam bentuk 2 ni antara local maximum ataupun local minimum, dia tak ada domain. Maknanya dia cuma ada critical point sahaja, dia tiada domain. Okey, so seterusnya, okey, untuk contoh macam mana kita nak cari critical point ataupun end point Okey, kita baca soalan ni, determine all the critical points for the function. Okey, so bila kita tengok soalan ni cuma ada critical point sahaja. Kenapa? Sebab kalau anda perhatikan, dia tak ada lagi apa-apa kat belakang ni. Dia domain dia tiada. Okey, maknanya dia titik terus kat sini. Maknanya soalan ni cuma ada critical point sahaja. So, macam yang saya cakap dekat atas tadi, macam mana nak cari critical point?
apa yang perlu kita buat adalah kita differentiatekan kita punya fungsi tu. Okey. Okey, dalam soalan ni kita ada, ini adalah fx kita. So fx kita bila kita differentiate dapat yang ni. Okey. Bila kita dah differentiatekan dia, kita tahu tadi dia suruh fungsi tu lepas dah differentiatekan diequalkan dengan kosong. Okey, maknanya bila kita nak equalkan tu kosong, kita kena kemaskan dululah fungsi kita. Kita kena faktorkan dulu. Okey, supaya kita senang dapat kita punya x. Okey. So kalau kita perhatikan dekat sini, kita tarik keluar 6x kuasa 2. Lepas tu yang dalam bracket ni kita tekan calculator. So kita dah sekarang dah dapat 3 bahagian lah. Okey, so roots ni mungkin ada 3 lah dalam kes ni. So kalau kita lihat, okey, tengok ni. Lepas kita dah differentiate, kita equalkan to 0. So kita apa yang kita nak equalkan to 0 tu, kalau boleh kita factorizekan dulu. So kita dapat dekat sini kita ada 3 faktor. Okey, 3 faktor. So dia ada 3 roots lah. X sama dengan kosong, X sama dengan 3/5 dan X sama dengan negatif 5. So apa nombor-nombor ni namanya? Kosong, 3/5 dan negatif 5 ni adalah critical point. Okey, critical point. Negatif 5, kosong dan 3/5. So dalam kes ini dia tiada end point. Okey, sebab apa tiada end point? Kerana tiada domain diberi. Okey, untuk example K. Okey, untuk example K, bila kita lihat dekat sini, determine all the critical points for the function. Dia cakap cari critical point untuk fungsi-fungsi ini. So dia tak cakap critical point and end point, sebab memang semua fungsi tak ada domain. Jadi tiada end point. Okey, untuk soalan pertama. Okey, fx kalau kita differentiate kita dapat 3. Okey. So macam konsep asal tadi, f prime x perlu diequalkan to 0. So dalam kes ni kalau kita buat f prime x equalkan to 0, kita dapat 3 sama dengan kosong, which is ini adalah false statement lah. 3 tak boleh sama dengan kosong. So kita katakan fungsi ini tiada critical point. Okey, tiada critical point, dia tak ada critical point lah. Okey, untuk soalan kedua, gx equal to 3 plus 2x minus x square. So kalau kita differentiatekan dia, okey, kita tengok kat bawah ni. Okey, kita differentiatekan dia, kita dapat 2 tolak 2x. Okey, 2 tolak 2x, kita faktorkan. Okey, tapi ni nampak mudah, kalau tak faktorkan pun tak apa sebenarnya. Okey, lepas kita dah faktorkan, kita equalkan g prime kita kepada kosong. Ni jangan pelik pula. Kadang-kadang pakai f, kadang-kadang pakai g. Ikut fungsi kita beri dalam sebutan apa. Okey. Kemudian bila kita equalkan to 0, kita dapat x equal to 1. Bermakna critical point untuk fungsi asal ini adalah x sama dengan 1. Okey. Right, untuk soalan yang ketiga, okey, kita tengok soalannya apa. Okey, soalannya adalah hx equal to 3x kuasa 3 tambah 2x kuasa 2 tolak 6x tolak 1. Okey, kita try solvekan dia. Okey. So soalannya hx equal to 3x kuasa 3, lepas tu ditambah dengan 2x kuasa 2, lepas tu tolakkan dengan 6x, tolakkan dengan 1. So cari critical point. So bermakna kita akan cari dia punya h prime x. Okay, sorry, dia lari pula. Okay, kita cari dia punya h prime x. Okay, h prime x equal to 9x square plus 4x minus 6. Okay, so kemudian bila kita dah dapat nilai yang dah differentiatekan ni, kita kena recall balik
h prime x mesti di-equalkan to 0 in order to find dia punya critical point. So, apa yang kita ada adalah, okay, saya buat kat tepi sini. Okay, 9x kuasa 2 tambah 4x tolak 6 equalkan to 0. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat dua nilai, iaitu nilainya adalah x sama dengan 0.624 dan juga x sama dengan negatif 1.068. Okey. Boleh ke tidak titik tu ada decimal places? Tak ada masalah. Boleh. Okey. So, kita katakan ni 1 ni 2. So, ini adalah critical point. Okey. Untuk dia punya fungsi hx. Okey, untuk soalan keempat, okey, anda boleh tengok atas soalannya. Okey. So, apa yang kita ada dalam soalannya adalah kita ada mx sama dengan 3 per x tolak 2 tambah 3x. Okey. So, dalam soalan ni sama, masih mencari critical point. So, konsep yang sama, kita akan differentiatekan dia lah. So, sebelum tu disebabkan kat sini ada tempat yang macam ada pecahan ni, saya tak suka tengok macam tu, saya kena ubah. mx sama dengan 3x kuasa negatif 1 tolak 2 tambah 3x. So, kita akan differentiatekan dia. M prime x equal to negatif 3x kuasa negatif 2 tambah 3. Okay. So, kemudian kemaskan balik. M prime x sama dengan negatif 3 per x kuasa 2 tambah 3. Okay, so dah siap, dah kemas, dah nampak pattern dia. Okay, recall balik idea, nak cari critical point mesti equalkan to 0. Okay, so nak equalkan to 0. So, kita buat kat sini, negatif 3 per x kuasa 2 tambah 3 sama dengan 0. So, kita kena pindah-pindah lah. Okay, kalau kita pindah-pindah, dia akan dapat, okay, apa ni? 3 sama dengan 3 per x kuasa 2. 3x kuasa 2 sama dengan 3. X kuasa 2 sama dengan 1. X sama dengan tambah tolak 1. So, ini adalah dia punya critical point. Okey, sebelum kita proceed dengan apa yang ada dalam nota, saya just nak tunjuk satu soalan kalau dia diberi domain. Okey, so contoh kalau kita ada soalan macam ini, find critical point and endpoint for, okey, kita ada soalan, contohnya soalannya adalah y equal to x square minus 6x plus 9, okey, with 0x dengan 5. Okey. So, cari critical point dan end point untuk y sama dengan x kuasa 2 tolak 6x tambah 9 dengan domain. Ini domain lah. Kalau dia tulis with ke, ada koma ke, belakang ni ada simbol macam gini ke, ataupun dia tulis dalam bentuk macam ini 0,5. Ni semua adalah domain lah. Okey. So, macam mana nak selesaikan dia? Okey. Sama. Okey, kita kena cari critical point dulu. So, ini bahagian fungsi ni untuk cari critical point, end point yang belakang. So, dia punya solution dia macam biasa. Y ni kena dibezakan. Y prime equal to 2x minus 6. Okey, 2x minus 6, x square minus 6. So, lepas tu y prime mestilah di-equalkan to 0. So, kalau kita equalkan to 0, kita dapat 2x minus 6 equal to 0. 2x equal to 6, x equal to 3. So, dekat sini, x sama dengan 3 ni adalah dia punya C
P. Ada satu je lah critical point dia. Okey, lepas tu dia punya selain daripada X sama dengan 3, endpoint pula adalah X sama dengan 0, X sama dengan 5. So, ni adalah endpoint lah. Okey, endpoint 0 dengan 5 ambil je terus 0 dengan 5. So, sekarang kita ada 3 pilihan X lah. 3 pilihan X iaitu X kita adalah 0, 3 dan juga 5. Okey, so kalau dah tulis macam ni, dia dah dalam bentuk yang campuran antara endpoint dan critical point. Okey. Alright, so kita proceed dengan kita punya nota. Okey, ni dia. Okay, once the critical point obtained, we can find the extreme values of the function which show the pattern of maximum function maximum or minimum. So, once kita dah pandai cari critical point dengan endpoint, so dah boleh cari dah maximum minimum. Okay, so ini contoh soalan, determine all extreme values. Okay, dia tak tanya pun, dia tak ada sebut critical point ke end point ke, dia sebut terus extreme value. So extreme value ni maksudnya maksimum dengan minimum lah, kena faham lah. Okay, extreme tak semestinya maksimum sahaja, tak semestinya minimum sahaja, tapi dia merangkumi dua-dua perkara. Okay, untuk solution dia, ni soalannya. Okay, dia punya solutionnya tu berserta dengan prosedur. Okay, terus tengok. Okey, yang pertama sekali, verify function is continuous. Okey, untuk untuk step yang pertama ni biasanya memang fungsi yang diberi pada kita semua adalah fungsi yang continuous lah. Okey, fungsi yang continuous. Okey, terus ke step yang kedua. Okey, step yang kedua, find the critical point. Okey, cari critical point. So kita terus tengok dia punya critical point kat sini. Okey, dia differentiatekan fungsi. Kemudian dia equalkan to 0. Kemudian dia dapatkan faktornya. So faktornya dapat 3 point. So point kosong, 3/5 dan negatif 5. So ini adalah CP, critical point. So dalam kes ni kalau kita perhatikan dia tiada endpoint. Okay, dia sampai CP je. Sebab dia tak ada domain. Tapi dia ada bagi tahu, if the domain given, we only interested in the critical point that fall inside the domain. Maknanya, kalau soalan ni, awak cek dia ada domain. Contohnya, domainnya adalah antara 0 sampai 10. Okey, 0 dengan 10 akan jadi endpoint. Ada tambahan lagi. Endpoint for fx is 0 and 10. Tapi, awak kena tengok balik critical point awak. Critical point kalau dia terkeluar daripada domain ni, dia kena kick off lah. Tak boleh pakai. Maksudnya, contohnya kalau negatif 5, 0 dengan 3/5 ni, negatif 5 ni terkeluar daripada domain. Maksudnya, negatif 5 tu kena ignore lah, tak boleh pakai. Okey, tu maksudnya dalam bracket ni. If the domain given, we only interested in the critical point that fall inside the domain only. Okey. Alright, seterusnya step yang ketiga, bila awak dah dapat critical point, okey, dan juga endpoint kalau ada, masukkan semula nilai-nilai X yang awak dah dapat di step yang kedua tadi ke dalam original equation. Masukkan balik ke dalam original equation. Okey, so ni kita dah masukkan balik. Okey, so bila dah masukkan balik ni, secara tak langsung sebenarnya awak dah membentuk koordinat dah. Okey, so yang pertama ni koordinatnya adalah negatif 5,5725. Yang kedua ni koordinatnya 0, 100. Dan yang ketiga ni koordinatnya 3/5,98.26. Ada 3 koordinat lah. So bila dah ada 3 koordinat, dah boleh pilih lah siapa maksimum ataupun siapa minimum. Okay. So kalau kita perhatikan di sini, step 4. Okay. Cari yang paling tinggi, fx yang paling tinggi. Fx yang paling tinggi sebagai maksimum. Ya, so yang first ni lah sebagai maksimum, dan yang paling rendah sebagai yang minimum.
Okey. So kalau anda perhatikan, kita dah dapat betul lah ni. Okey, ni koordinatnya. Tapi dia pakai word local. Kenapa dia pakai word local? Sebab dia tak ada domain yang diberi dalam soalan ni. Okey. Kalau domain diberi, namanya jadi absolute. Okey, seterusnya example L. Okey, ni ada contoh yang baik. So kita ada dekat sini. Example L ni dia punya fungsinya adalah absolute extreme. Okey, find absolute extrema. Dia dah guna perkataan absolute siap-siap. Okey, kenapa perkataan absolute? Sebab dia ada domain. Okey. So, absolute extrema for the function fx, x kuasa 4 tolak 8, x kuasa 2 tambah 16. So, itu fungsi yang diberi pada kita. Okey, sekejap ya. Alright, so dalam fungsi ni okay, solution dah ada juga di bawah sebenarnya. Ni dia punya solution. Okey, kita nak fahamkan balik sekejap Yang ni kita okey. Okey, tu dia. Okey. So, dia kata okey, bila awak tengok soalan macam gini, okey, awak tengok ada domain, ada fungsi. Maknanya sekarang awak punya soalan ni awak ada CP ada, endpoint pun ada. Okey, CP nak dapat daripada fungsi atas, endpoint dapat terus daripada domain. Okey, fungsi ni adalah fungsi cubic. Okey. Cubic ke kuasa 4. Okey, cek balik ni. Dan continuous. Okey. Pada interval ini memang continuous, fungsinya berpanjangan. So nak cari dia punya critical point. So critical pointnya adalah differentiatekan, lepas tu equalkan to 0, lepas tu dapat factor. So kita dapat dia punya CP dia ada x sama dengan 0, 2 dan juga negatif 2. So sebelum finalizekan dia ni semuanya akan jadi critical point, check dulu adakah ketiga-tiga nombor ni masuk dalam interval ni. Okey, masuk tak dalam interval yang dia beri ni. So nampaknya bila kita check, 0 ada kat dalam ni, 2 dah terkeluar daripada domain. Maksudnya 2 ni tak boleh assume dia sebagai critical point lah. Dia dah terkeluar daripada domain. So critical point yang tinggal cumalah x sama dengan 0 dan negatif 2. Ni adalah critical point. Okay, ni ada tulis x sama dengan 2 excluded because fall outside in the interval given. Kalau dia tak ada domain, semua pakai. Okay, kalau dia ada domain je kena consider. Okay, lepas tu kita kena check kita punya critical point. Okay, ni critical point kita. Lepas tu ini endpoint kita. Mana dapat endpoint kita ni? Endpoint ni dapat daripada ni, negatif 4 dan 1. Okey, hujung domain. Kemudian 4 nombor ni kita akan masukkan ke dalam fungsi original. Okey. So ni negatif 2, 0, negatif 4, 1 masukkan ke dalam original function. So bila kita dah dapatkan nilai dia semua, okay, kita dah dapat lah dia punya value dia. Yang pertama ni fungsinya adalah negatif 2, 0. Yang kedua ni 0, 16. Yang ini negatif 4, 1, 4, 4. Yang bawah sekali ni 1, 9. Okey. So daripada sini kita kena pilih highest fx. So highest adalah yang ketiga ni. Okey, yang ketiga ni iaitu kita punya absolute maximum adalah 144 pada keadaan x sama dengan negatif 4, dan yang paling rendah adalah 0. So absolute minimum adalah fx sama dengan 0 apabila x sama dengan negatif 2. Okey, so itu dia punya jawapan ni lah. Macam mana nak cari absolute maximum dan minimum. Okey.
Okay, next example M. Baik, dalam example M ni pula, kita ada find the maximum and minimum values of f(x), x kuasa 4 tolak x kuasa 3 tolak 1 on negatif 2, 2. Ni domain ni domain. So, dia tak cakap pun absolute ke local ke apa ke. Cuma bila kita tengok ada domain, maknanya ini adalah absolute maximum dan absolute minimum. Okay, so dalam soalan ni dia ada CP ada, endpoint pun ada. Okay, so first kita cari dia punya CP dulu, critical point. So critical point dia apa? Kita bezakan fx tolak 9x kuasa 2. Okay, lepas tu f prime x ni kita equalkan to 0. Okay, kita dapat 4x kuasa 3 tolak 9x kuasa 2 sama dengan 0. Tarik keluar x kuasa 2, kita dapat 4x tolak 9. So, kita dapat x sama dengan 0 dengan x sama dengan 9/4. Okay, so kalau kita lihat, okay, kita kena check berapakah nilai 9/4. So, 9 bahagi 4 dia adalah 2.25. Okey, sama dengan 2.25. Bermakna 2.25 ni dah terkeluar daripada domain ni. So, yang ini kita kena excludekan lah. So, hanya x sama dengan 0 sebagai critical point. Okey. Alright, kemudian dah tahu critical point dah dapat. So, kita nyatakan dulu endpoint kita. So, dia punya endpoint adalah x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2. Okey. So, total kita ada 3 point lah. Okey, 0, negatif 2 dan juga 2. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat adalah kita kena masukkan ketiga-tiga ni ke dalam original function. So, kita ada f0, f negatif 2 dan f2. Okey, so kalau kita masukkan kosong ke dalam fungsi, kita akan dapat jawapan negatif 1. Kalau kita masukkan negatif 2, kita akan dapat nilai 39. Dan kalau kita masukkan 2, kita akan dapat nilai negatif 9. Okey. So, dalam masa yang sama, ni semua akan membentuk equation lah. Membentuk koordinat. So, yang pertama ni koordinatnya 0, negatif 1. Yang ini negatif 2, 39. Yang ini 2, negatif 9. Okey. So, kita boleh summarizekan lah sekarang. So, maksimum okay, absolute maximum kena pilih yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah 39 at x equal to negative 2. Absolute minimum is, okay, pilih yang paling rendah, negative 9 at x equal to 2. Okey, macam tu, siap Baik, untuk example N pula, kita ada soalan find the extreme values and stationary points of the function when and where they occur. Okey, sebenarnya bila awak baca soalan ni, extreme value, stationary point ni semua menggambarkan maksimum dan juga minimum lah. Okey, so kita buat soalan, saya buat satu soalan saja, satu lagi saya nak minta anda cuba sendiri. So, untuk soalan A, okey, kita perhatikan fx ni adalah dalam bentuk pecahan macam ini. So, gunakan knowledge anda dalam chapter 3 untuk selesaikan dia, yang mana kita kena differentiatekan dia ni pakai quotient rule. Okey, kaedah pembahagian. So, kita nak cari dia punya f prime. Okey, atas ni kita akan setting dia sebagai u dan bawah sebagai v. So, u prime adalah 1 dan v prime adalah 2.
X. Okay. So, apa formula untuk quotient rule? Kena recall balik. Formulanya adalah bermula dengan VU prime. So, kita ada X kuasa 2 tambah 1 VU prime diminuskan dengan UV prime. So, kita dapat 2X kuasa 2. Bahagikan dengan dibahagikan dengan V kuasa 2. X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okey, kemaskan kita punya fungsi. F prime kita akan dapat 1 tolak X kuasa 2 bahagi X kuasa 2 tambah 1 tutup bracket kuasa 2. So, kemudian konsep untuk dapatkan maksimum minimum adalah equalkan ni lah. Ni saya dah buatkan. Yang dah dibezakan tu di-equalkan to 0. So, apa yang akan berlaku pada fungsi kita adalah 1 tolak X kuasa 2 dibahagikan dengan X kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 equal to 0. Okay. So, kemudian belah bawah ni kalau kita pindah ke tepi darab kosong, so akan jadi kosong. So, balance ni adalah 1 tolak X kuasa 2 equal to 0. So, X kuasa 2 equal to 1. So, X equal to plus minus 1. Okay. So, bila dah tahu ni, kita pun tak ada interval, dua-dua kita boleh pakai. So, kita kena cari dia punya fungsi F1 dan juga F negatif 1. Okey, kalau kita masukkan 1 ke dalam fungsi, kita akan dapat nilai fungsinya adalah 0.5. Kalau kita masukkan negatif 1, kita dapat negatif 0.5. So, daripada sini, tengok pun dah terus tahulah ni. 0.5 lagi tinggi daripada negatif 0.5. So, ini adalah local maximum dan ini adalah local minimum. Okey. Baik, subtopik 4.3.2 adalah shape untuk graph. So, previous section we discussed the method to find extreme value, either local maximum or minimum. So, this knowledge will be used in our study on curve sketching, which plays an important role in mathematics. So, dia kata, sebelum ni tadi, awak dah tengok macam mana nak cari maksimum, minimum kan? Jadi, sekarang dah tahu maksimum, minimum tu dah boleh lukis graf dah. Okay, so graf yang kita akan belajar dalam subtopik ini adalah graf yang dia adalah graf yang agak tepat. Dia punya titiknya tu, dia bukannya sketching draw freehand biasa, tapi dia mesti lalu ke titik-titiknya lah, shape-nya macam mana. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan apa info yang perlu kita tahu. So, kat sini kita ada first derivative. Okey, ni penerangan saja. First derivative tadi dah tahu, kalau kita differentiate satu kali kita akan dapat critical point. Betul kan? Differentiate satu kali dapat critical point. Lepas tu equalkan to 0 bla bla bla, nanti dapat nilai lah. Okey. Lepas tu ada info lagi. Differentiate satu kali dapat critical point. Differentiate dua kali. Kalau awak dua kali differentiate, awak akan dapat inflection point. Okey, Y prime akan dapat critical point, Y double prime akan dapat inflection point, IP, inflection point. Dekat mana tempat yang mula dia berubah arah. Okey, so kita kena tahu dua-dua konsep ni lah. So, dua-duanya sama. Differentiate satu kali equalkan to 0. Differentiate dua kali equalkan to 0. Okay. So, saya akan tunjuk nanti contohnya. So, procedure nak lukis ada kat sini ada 4 step. Yang pertama, lukis cari critical point dengan cari extreme point. Ni tadi dah tahu dekat subtopik sebelum. Okay, yang ni yang baru. Cari inflection point. Y double prime. Ni Y prime. Ini Y double prime. Kemudian bina satu table untuk check dia punya behavior. Behavior dia sama ada menaik ataupun menurun. Okey, increase ataupun decrease. Concavity. Concavity ni maksudnya sama ada dia macam gini. Bentuknya concave upward ataupun concave downward. So, ini adalah concave downward.
ini adalah concave upward. Okay, so kena tengok ni semua shape dia, sebab kita punya table kita punya graph kali ni dia lebih details lah. Lepas tu step yang keempat, lukis graph. Okay, dia ada satu peringatan dekat sini. Okay, masa kita nak cari dia punya point, kita kena ingat masa step yang pertama dan kedua, bila namanya cari point, critical point, extreme point, inflection point, nilai X yang awak dah dapat kena masukkan ke dalam original function. Ni dia cakap, masukkan ke dalam original function. Tapi, kalau nak cari yang behavior ni dalam step 3, awak perlu masukkan nilai X ke dalam sama ada F prime ataupun F double prime. Okey, yang namanya ada point mesti masuk ke dalam yang original. Okey, original function lah, baru dapat dia punya point dia. Tapi kalau nak tengok behavior, okey, behavior dalam table masukkan dalam F prime ataupun F double prime. Okey, contoh. Okey, kita kena guna contoh juga. Kalau cakap je mungkin tak faham. Okey, kita ada dekat sini. Okey, sketch the graph of y equal to 1 over 3x power 3 plus 1 over 2x power 2 minus 6x. Locate the local extreme of y occur. Dia suruh letakkan tempat-tempat yang ekstrim tu, letak titiknya. Okey, solution. Okey, solution. So, ni semua berdasarkan step yang di atas tadi. So, step 1, cari critical point. Okey, cari critical point. Macam mana kaedahnya? Critical point, cari y prime, lepas tu equalkan to 0, lepas tu cari dia punya nilai x. So, dapat dekat sini critical pointnya ada 2 dan juga negatif 3. Okey, so siap untuk step yang pertama. Okey, step pertama belum critical point dengan extreme point, maknanya okey, lepas dah dapat critical point, terus masukkan nilai critical point ni ke dalam original function. Okey, so masukkan 2 dan negatif 3 ke dalam original function. Okey, ni dia dah dapat dah. Negatif 7.33 dengan 12.5. So, dah dapat extreme point lah. So, extreme point ni kalau tengok kat sini dah tahulah sebenarnya yang depan ni adalah, yang ni adalah yang maksimum dan yang ini adalah yang minimum. Sebab fx ni yang ni tinggi, yang ni rendah. Okey, tapi belum siap lagi. Bukannya sekadar nak cari extreme point saja, tapi kena proceed sebab nak lukis gambar. So, lepas kita dah dapat 2 extreme point, kita kena pindah ke step yang kedua. Step yang kedua, kita nak cari inflection point. So, ni dia. Inflection point, awak kena cari y double prime. So, ini adalah y prime daripada step 1 tadi. Okey, step 1 tadi. Lepas tu, cari y double prime. Lepas tu, y double prime tu di-equalkan ke 0. Okey, lepas dah equalkan to 0, okey, awak dapat X sama dengan negatif 1/2. Lepas tu, masukkan nilai X yang awak dah dapat tu ke dalam original function. So, sekarang awak dah dapat 3.08. So, ini adalah inflection point. Okey, so sekarang total koordinat yang awak dah ada, awak ada 3 koordinat. Okey, yang mana koordinatnya adalah, okey, ini 1, ni koordinat yang kedua, dan ini koordinat yang ketiga. Okey, siap 2 step. Okey, selepas dah siap 2 step, apa yang perlu pelajar buat adalah, okey, kena bina satu kotak. Sebab step yang ketiga ni dia renyah sikit. Sebab dia nak tengok behavior dia punya concavity untuk point yang tadi tu. Okey, bukannya sekadar main lukis saja. Okey, macam mana nak buat kotak ni adalah, so kotak ni kita tengok dulu kotaknya. Dia mengandungi, okey, dia mengandungi 4 row utama. Okey, ni row 1,
row yang kedua, row yang ketiga dan row yang keempat. Okey. Dalam row ni dia semuanya tajuknya berbeza-beza lah semestinya. So untuk yang row yang pertama ni tajuknya adalah, tengok balik, CPNIP. Apa ni maknanya? CP ni adalah critical point dan IP adalah inflection point untuk X. So awak dah ada titik tu, semuanya awak dah ada, tapi kita nak X sahaja. Okey, tengok Okey, critical point awak ada nilai -3, 2. Inflection point awak ada -1/2. Okey, dalam 3 nombor ni, okey, awak kena masukkan dalam box awak sini. So box ni macam mana awak nak susun? Awak kena susun dia menaik. Okey, so pilih nombor yang paling rendah. Okey, letak paling depan, kedua rendah dan yang paling tinggi. Okey, so susunannya akan bercampur lah nanti. Okey, dia akan bercampur aduk sebab nombornya tak tentu. Okey, kemudian lepas awak dah pilih, awak dah susun awak punya critical point dengan inflection point, dah siap dah ni row yang pertama. Pindah ke row yang kedua. Okey, untuk buat row kedua ni tajuknya assumption values X. Assumption value untuk X. Jadinya sekarang awak kena bayangkan apa assumption value ni. Semua antara kita ni mungkin tak sama sebab kita ada pelbagai idea lah. Okey. So macam mana nak tahu assumption value tu? Awak bayangkan kalau dekat sini awak ada pembaris. Kat sini awak ada pembaris. Okey. So dekat pembaris awak ni awak kena tengoklah nombor-nombor yang duduk antara nombor-nombor di row yang pertama ni. Okey, kalau pembaris awak menunjukkan nombor 2, apa nombor yang ada di hadapan nombor 2? Okey, so di hadapan nombor 2 semestinya ada nombor 3, 4, 5, 6, 7. So kita boleh pilih nombor, salah satu nombor lah pilih kat sini, letak nombor 3. Kalau saya nak pilih nombor 100 boleh tak madam? Boleh, asalkan nombor itu lebih daripada 2. Okey, seterusnya dekat sini pula macam mana tahu satu? Satu ni saya pilih nombor 1 kerana satu ni berada di antara dua nombor ni. Satu berada di antara -0.5 dan 2. Jadi saya pilih 1. Madam, kalau saya nak pilih 0 boleh? Boleh, sebab 0 berada di antaranya. Okey. Okey, seterusnya -1. Kenapa kita pilih -1? -1 berada di antara dua nombor ni. Dan juga kenapa -4? -4 berada di belakang nombor -3. Jadi kalau awak tengok pattern dia, dia mesti ada nombor di belakang nombor utama dan di depan dia lah. Okey. So bila dah siap row yang kedua, okey, row pertama dan kedua dah siap. Row yang ketiga, apa pula ceritanya? Okey. Row yang ketiga ni dia menggambarkan Y behavior, Y prime behavior. Sifat untuk Y prime. Okey, Y prime tu adalah beza satu kali. Sifat dia macam mana? Menaik ke menurun? So, untuk Y prime behavior, macam mana nak tahu? Okey. Kalau sebaiknya kita kena salinlah dia punya fungsinya kat sini. Okey, Y prime fungsinya adalah X kuasa 2 campur X tolak 6. Okey. So okey, ni fungsi dia. Okey, bila kita dah tahu fungsinya apa, awak kena masukkan nilai assumption value awak ni ke dalam fungsi. Okey, fungsi di step yang ketiga ni, nak tahu plus ke minus ni, masukkan -4 ke dalam fungsi. So, kalau kita masukkan -4, okey, saya masukkan -4 kuasa 2 tambah -4 tolak 6. Okey. Kalau awak tekan kalkulator akan bagi jawapannya sama dengan 6. Okey, dan 6 tu adalah 6 positif.
So, dalam box ini, kita akan tuliskan simbolnya sahaja. 6-nya tak payah tulis. Okey, so kita dapat positif. Tak payah tulis positif 6. Tak payah tulis positif sahaja. Okey, kemudian untuk sebelah sini pula, macam mana tahu negatif? Masukkan negatif 1 ke dalam fungsi. So, kalau kita masuk negatif 1, okey, kita akan dapat nilai negatif 6. So, dekat sini saya hanya perlu ambil simbolnya sahaja, negatif. Okey. Kalau kita masukkan 1, awak akan dapat nilai negatif dan masukkan 3 dapat nilai positif. Okey. So, seterusnya, behavior dia apa? Plus dengan minus ni behavior dia apa sebenarnya? So, kalau plus, behaviornya adalah menaik. Kalau negatif menurun. Dan seterusnya, negatif menurun, positif menaik. Okey, siap 3 row. Okey, untuk row yang terakhir, row yang keempat, okey, y double prime. Y double prime fungsinya adalah 2x tambah 1. Okey. So, sama juga macam atas tadi. Nilai assumption awak ni, awak kena masukkan ke dalam y double prime. So, kalau kita masukkan 2 darab negatif 4, okay, dapat negatif 8 tambah 1 dapat negatif 7. Tapi kita tak tulis 7-nya kat sini. Kita tulis negatifnya sahaja. Okey, negatif 1 kalau kita masukkan dekat sini. 2 darab negatif 1, negatif 2 tambah 1, kita dapat negatif 1. So, tulis negatifnya sahaja. Masukkan 1, 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. So, positif. Kalau 3, 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, 7. Positif. Okey. So, untuk yang ni pula, okey, y double prime ni, behavior dia, kalau awak tengok kat bawah ni, saya ada lukiskan dia punya behavior dia. Okey, macam mana nak tahu dia punya behavior ni kan kelas? Okey, behavior ni sebenarnya dia senang je. Okey. Kalau negatif ni maksudnya concave downward. Okey, so kalau kita buat satu bulatan. Okey, kalau kita buat satu bulatan. Okey, bulatan ni kalau kita bahagikan dia kepada dua bahagian. Okey, kita bahagikan dia kepada dua bahagian. Yang belah atas ni adalah concave downward. Okey, ni macam kalau kita dah sudah makan, mangkuk kita basuh, kita akan terbalikkan dia. Macam tu lah. Okey. Dan yang bawah ni pula, bentuk yang bawah ni adalah concave upward. Ni kalau kita tengah makan, mangkuk kita tu menghadap atas kan? Itu maksudnya dia sedang concave upward, menghadap atas. Okey. So, bila dah concave upward dan concave downward ni, kalau anda lihat shape dia macam ini, kalau kita bahagi lagi dia dengan dua. Okey, kita bahagi lagi dia dengan dua bahagian. Okey, bahagi lagi dua bahagian. So, dalam concave downward ni, ada juga y double prime yang terlibat di dalamnya. Okey, iaitu yang belah sini ni bentuknya kan menaik, jadi dia adalah bentuk plus. Dan yang concave downward yang belah sini ni adalah concave menghadap ke bawah, menurun, decrease. Yang upward pula, yang belah sini adalah yang menurun dan yang naik ni adalah yang menaik lah. Okey. So, macam mana gambar-gambar ni dilukis adalah, okey, kalau awak tengok macam mana saya lukis sebenarnya, mula-mula awak tengok yang ni dulu. Awak dapat negatif. Negatif maknanya awak concave downward. Awak sedang bentuk macam ini. Tapi bukannya keseluruhan ni, sebab dua-dua ni ada sama ada plus ataupun minus. Jadinya, bila awak dah tahu bentuk awak downward, awak tengok atas pula.
Atas simbol awak adalah positif. Positif hanyalah yang belah sini je. Yang ni yang positif. Jadi bentuknya cuma dapat yang ni je lah. Sebab tu bentuknya saya lukis macam gitu. Okey. Untuk yang kedua pula, yang ni contohnya yang ni. Okey, saya tahu dia ni concave downward. Okey, dia ni concave downward. Okey, lepas tu saya tengok atas. Atas dia negatif juga, maksudnya dia menurun. So menurun adalah yang kat sini. Jadi gambar saya adalah yang inilah. Bentuk saya yang sebelah sini. Okey, yang ni pula. Ini adalah concave upward. So gambar saya macam ini. Upward, menghadap atas. Okey, tapi saya kena tahu dia ni belah menurun ke belah menaik. Jadi tengok atas. Atas negatif, maknanya dia belah yang menurun. So saya punya bentuk yang ni. Okey. Dan juga yang terakhir positif. Tengok yang ni dulu positif, bentuknya macam ini. Lepas tu tengok atas, saya yang bentuk positif yang ni. Jadi bentuk kita macam ini lah. Okey, macam gitu. Baik, bila tabel dalam step 3 kita dah siap, kita dah boleh pindah ke step yang keempat. Okey, so dalam step yang keempat, kita dah boleh lukis lah. So macam mana kaedah gambar ni? Gambar ni terus ada untuk awak. Jadi awak kena tahu macam mana proses kita melukis ni. So mula-mula sekali awak kena plotkan ketiga-tiga poin yang awak dah dapat dekat atas tadi. Mana poinnya? Okey, kita tengok. Okey, ni yang saya tandakan warna biru tu. 1, 2 dan 3. Tiga-tiga poin ni awak kena plotkan dekat dalam awak punya graf. Okey, so kita ada poin yang pertama. Poin yang pertama kita dekat sini. Ni negatif 3, 12.5. Pertama kat sini. Okey, poin kita yang kedua. Poin kita yang kedua ada dekat bawah sini. Dan poin yang ketiga ada dekat tengah sini. Okey. So, bila awak dah dapat 3 plotting awak tu dah ada. Okey, plottingnya dah ada. Jadi sekarang awak hanya perlu refer kepada Y double prime behavior. Dalam box awak ni, double prime behavior gambarnya macam mana? Okey, katalah saya buat balik kat sini. Okey, 1 sini, 2 sini, 3 sini kan. Okey, behavior awak akan mulakan dia dengan shape yang pertama ni. Okey, shape yang pertama tu kalau awak tengok kat situ, shape-nya daripada bawah naik ke atas. So, shape-nya ada kat sini. Mana-mana daripada belah kiri awak naikkan dia sampai bentuk kat sini. So, shape yang pertama ni. Okey, shape yang kedua. Shape yang kedua kena sambungkan ke titik yang kedua. So, awak ada dekat sini. Shape yang ketiga, daripada titik yang awak stop ni, awak kena sambung ke titik satu lagi. Bentuknya kena melengkung ke bawah macam ini. Jadi, awak kena buat macam itu. Dan yang terakhir, daripada tempat terakhir tu, awak kena lepaskan dia naik ke atas. Macam itulah. So, secara tak langsung sebenarnya, dia bagi awak bentuk yang berbeza kan. Ni concave downward menaik, ini concave downward menurun, ini concave upward menurun, ini adalah concave upward menaik. So gambar nak cantik yang ni lah. Okey, so gambarnya full siap macam gitu. Okey, so macam gitulah kaedah untuk kita buat gambar untuk full yang ada extreme point apa semua dekat dalam chapter ini. Okey, untuk example O, diminta untuk lukis graf dan letakkan local extreme yang berlaku lah. So, sama macam tadi juga. So, solutionnya pertama, dia suruh, pertama solutionnya cari critical point. So, untuk critical point, kita akan differentiatekan fungsi yang diberi. So, kalau kita kena semak lah ni, dia dah ada solution dah, kita semak. So, Y prime akan dapat 4x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2. Kemudian diequalkan to 0. Kemudian kita dapat 2x iaitu x kosong dan x 3. So, kosong dan 3 adalah critical point. So, kemudian lepas dah dapat critical point, kita akan masukkan nilai kosong dan 3 ke dalam original function. So, kalau kita dah masukkan, kita dapat kosong dan negatif 27. So, ini adalah kita punya koordinat pertama, ni koordinat kedua.
So, ini dua ni pun sebenarnya dah berikan kita maklumat siapa yang maksimum, siapa yang maksimum dan minimum. So, ini adalah yang maksimum. So, ini adalah yang minimum. Okay. So, seterusnya kita pindah kepada step yang kedua. Step yang kedua tak ada buat untuk kita, kita kena buat sendiri. So, untuk cari dia punya inflection point. Okay, so inflection point kita kena cari y double prime. So, y double prime, kita kena refer y prime kat sini. So, kalau kita double prime dia, kita akan dapat 12x kuasa 2 tolak 24x. Okay. So, kemudian kita akan buat y double prime equalkan to 0. So, kalau equalkan to 0, kita akan dapat 12x kuasa 2 tolak 24x equal to 0. So, kita ada keluarkan 12x, kita dapat x tolak 2 equal to 0. So 12x equal to 0, so x equal to 0. Satu lagi, x equal to 2, x minus 2 equal to 0, so x equal to 2. So kita dapat lagi titik. Titiknya adalah 0 dan 2. So, kita masukkan ke dalam original function lagi. So, kalau kita punya y0 dan juga y2. So, kalau kita masukkan ke dalam fungsi ni, kita dapat 0. Kalau kita masukkan 2 ke dalam fungsi, kita dapat negatif 16. Okey, so secara tak langsung kita dapat lagi titik. Ini titik 0, 0 dan titik 2 negatif 16. Okey. So, kalau kita tengok dia sama. 0, 0 ni dia adalah extreme point dan juga inflection point. Bermakna kita just pilih satu je lah. Bermakna point kita cuma ada 3 sahaja. Koordinat kita ada 3 sahaja. Sebab dia sama ni. Okey, bertindan. Okey, kemudian bila kita dah dapat semua titik-titik tu, kita akan pindah kepada step kita yang ketiga lah. So, step yang ketiga kita kena bina box. So, untuk step yang ketiga, okay, kita buat slow-slow. Okay, untuk step yang ketiga, kita akan bina satu box. Box kita ni, tajuknya yang pertama adalah CP and IP untuk X. Okay. Okey, untuk CP dengan IP ni macam yang saya cakap tadi, tengok 3 koordinat yang awak dah dapat ni. Okey, keluarkan dia punya X. So, X ni adalah 0, 3 dan 2. 0, 3, 2. So, awak kena susun dia increasing order untuk masukkan dalam row yang pertama tu. So, kalau kita masukkan, nilainya adalah yang paling rendah adalah 0, kedua rendah 2 dan seterusnya nombor 3. Macam gitu. Okey. So, siap row yang pertama. Okey, untuk row yang kedua namanya adalah assumption. Assumption untuk X. So, assumption macam saya cakap, bayangkan kat sini ada pembaris. Okey. So, pilih nombor antara nombor-nombor ni lah. So, nombor 3, nombor yang lagi besar daripada 3 adalah nombor 4 contohnya. 2 dengan 3, nombor yang ada di antaranya tak boleh pilih lain lah. Biasanya mestilah decimal places 2.5. 0 dengan 2, nombornya adalah 1. Dan lagi kecil daripada 0, nombornya adalah negatif 1. Okey. So, daripada situ, row yang kedua dah siap. Okey. Seterusnya, apa yang perlu kita buat adalah kita akan buat row yang ketiga. So, row yang ketiga adalah y prime. So, y prime, equation y prime adalah apa tadi? Okey, kejap. Y prime 4x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2. Okey. Jadi, dia punya y prime kita boleh catatkan kat sini. Y prime sama dengan 4x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2. Okey, kemudian assumption value awak ni masukkan ke dalam equation y prime tu.
Okey. Masukkan satu-satu. Masukkan negatif 1. Awak akan dapat nilai negatif. Masukkan 1, awak dapat negatif juga. Masukkan 2.5, awak dapat negatif juga. Masukkan 4, awak dapat positif. So, daripada situ, dia punya behavior dia. Yang ini, behaviornya adalah behavior yang menaik. Ini adalah yang menurun. Ini adalah yang menurun, menurun dan juga menaik. Okey, so siap untuk yang kedua. Okey, untuk yang ketiga, terakhir pula, y double prime. Y double prime, dia punya fungsinya adalah 12x kuasa 2 tolak 24x. Okey, masukkan nilai assumption awak ke dalam fungsi ni juga. So, saya dah masukkan, saya dapat sini positif. Sini negatif. Sini positif, sini positif. Okey. Okey. Dia punya behavior dia. Okey, nak recall balik macam mana nak lukis behavior ni. Okey, positif ni menunjukkan dia concave. Okey, siapa ingat? Positif ni menunjukkan dia concave upward macam ini. So, bila dah upward, nak kena pilih upward yang belah kiri ke belah kanan. So, tengok yang atas adalah negatif. Bermakna dia adalah berbentuk macam gini. Okey. Okey, seterusnya negatif. Negatif adalah concave downward. Macam ini. So, bila dia downward, tengok pula atas. Negatif juga. Okey. So, bila negatif, yang mana yang keadaannya yang menurun, mestilah yang di sebelah kanan ni. So, shape dia adalah macam ini. Okey. Tak nak saya nak warna sama. Okey, macam gini. Okey, seterusnya positif. Positif ni dia punya bentuk dia concave upward. Ini pun upward. Okey, so yang first ni dulu. Kalau dia positif, okey, dia dah concave upward. So tengok atas dia negatif, maksudnya dia menurun. So yang menurun yang kat sini. Okey. Dan yang last sekali, dia concave upward tapi dia menaik. So, menaik adalah yang kat sini. Macam itu. So, yang warna biru ni menunjukkan dia punya concavity dia lah. So, gambarnya nak lukis macam mana. Okey, sekarang kita nak lukis dia. Okey, nak lukiskan dia. Jadi, okey, kita kena make sure kita nampak dia punya concavity. Okey, sekarang nak lukis dia macam biasa, awak kena buat paksi. So, paksi dia katalah macam ini. Ni paksi X, ni paksi Y. Okey, antara poin yang awak dah ada dalam kita punya dalam kita punya gambar, dalam kita punya kiraan sebelum ni, kita dah tahu poin kita ada satu dekat 0, 0. Kemudian kita ada point, okey, katalah kita tulis kat sini 0, 0. Kemudian kita ada point kita ada point 3, negatif 27. Okey, katalah bawah sini pointnya adalah 3, negatif 27. Kemudian kita ada satu lagi point 2, negatif 16. Okey, 2, negatif 16 katalah kat sini. Okey, ni point 2, negatif 16. Okey. Bila dah ada 3 point, make sure kita nak sambungkan semua point kita. So, point kita kena refer shape kita yang dekat atas ni tadi. Mula-mula bentuknya macam ini. So, gambar kita tu ada macam inilah. 1. Daripada atas mana-mana, gerakkan ke titik pertama. 1. Okey, ni dah. Kemudian yang ni pula, daripada titik ni nak pindah ke titik kedua, ikut shape ni. 2. Okey, dah. Ni yang ketiga. Daripada sini nak ke sini, gunakan bentuk tu. 3. Dan yang terakhir macam gitu. 4. Okey.
So siap dia punya lengkap, dia punya shape-nya semua beserta dengan dia punya jalan kira. Okay, so untuk example P dan example Q, P dan Q ada lagi 2 contoh. Saya minta anda untuk cuba sendirilah. Okay, tapi jawapan nanti boleh semak dengan saya.